أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang Dia ciptakan. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dalam channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscribe aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hari ni aku nak share dengan korang satu pengalaman yang sebenarnya biasa sahaja pengalaman ni. Mungkin ramai je orang lalui pengalaman seperti ini, tapi kenapa aku nak share dengan korang? Sebab aku diterima beberapa soalan orang tanya berkaitan dengan benda ni. Sebenarnya kalau dia masuk dalam badan orang ke, ataupun dia menjelma seperti orang ke, macam mana cara dia bersembang. Maksudnya apa yang kebiasaan yang aku kenalah. Macam contoh dia menyamar jadi bapa aku, apa je yang dia communicate dengan aku kan. So benda-benda macam ni selama aku membesar ni aku lalui macam-macam. Maksudnya ada yang berkomunikasi, ada yang tak. Dan kadang-kadang tu aku macam tak tahu sama ada benda tu masuk dan yang bercakap tu memang mak ataupun ayah aku ke. Kalau dia masuk kat mak ayah aku lah, ataupun dirasuk ke, ataupun dia memang menjelma seperti itu sedangkan bukan mak aku yang ada kat situ. Faham apa aku cakap? Lebih kurang macam tu lah kisah dia. So aku akan share dengan korang beberapa pengalaman aku berkaitan dengan benda ni dan perbezaan dia, macam mana dia communicate dengan aku. Dan ada time yang membuatkan kenapa aku tak boleh tahu itu adalah dia, sedangkan aku dah lalui banyak lah benda macam ni kan. Maksudnya aku daripada kecil aku dah tempuh benda ni, takkan aku tak boleh kenal lagi yang mana satu benda tu, yang mana satu yang betul-betul real kan. Tapi inilah dia apa yang aku nak cerita kat korang, kenapa dan mengapa. So kisah yang pertama ni terjadi masa dekat hostel. Masa tu aku form 4 dan aku ingat lagi lah, masa tu aku tak sihat tau. Dekat hostel ni dia ada satu bilik sakit di mana sebelum kau, maksudnya kalau kau sihat kau duduk kat dorm tau, dalam ramai-ramai. Tapi bila kau sakit macam demam ke, sakit apa-apalah yang macam mengganggu orang lain ataupun agak kritikal atau macam boleh berjangkit, korang akan duduk dekat bilik sakit. So aku masa tu duduk kat bilik sakit, dan bilik sakit tu ada 2 katil ke 3 katil, aku memang tak ingat. Tapi masa aku sakit tu, mula-mula aku duduk, lepas tu tak lama pun tak ada seorang lagi duduk. Masa tu dia kira kawan aku jugalah, tapi bukan classmate aku ke apa, tapi kenalan hostel kan. So dia pun duduk dekat dalam bilik tu. Jadi kita orang 2 orang lah memang tidur kat situ. Kalau ikutkan, kalau duduk kat bilik sakit ni, malam tu kita kena balik kat dorm masing-masing lah. Tapi aku masa tu aku injet, aku jatuh, kiranya kaki aku teruk. So aku memang duduk kat bilik sakit tu je, aku tak boleh nak naik dekat dorm sebab bilik aku tu tingkat atas sekali. Aku memang duduk situ. So yang kawan seorang lagi tu, mula-mula dia macam hari pertama tu mungkin lah dia naik bilik dia. Lepas tu hari seterusnya tu dia macam nak teman aku kot. So dia tidur dekat satu bilik sakit dengan aku lah. Jadi kisah ni bermula masa makan. Kita orang kena pergi kat dewan makan kan, ambil makanan. Tapi waktu tu selalunya macam masa aku sakit tu, member akan bawa lah, sebab dia risaukan macam mana member yang rapat-rapat tu dia bawa makanan pergi kat bilik sakit tu. Tapi ada satu kali tu tak ada siapa yang nak bawa makanan sebab masing-masing busy. Sebab lepas pada solat maghrib, diorang ada kelas tambahan. So batch aku, diorang akan pergi ke sekolah untuk pergi kelas tambahan. Jadi masa tu tak ada siapa-siapa nak ambil. So kawan aku yang duduk sebelah aku ni, dia demam tau. Tapi demam yang macam boleh bangun apa semua lah. Macam kira aku ni macam sebab kaki aku injet kan, so memang aku jalan terencut-encut, memang payah untuk aku nak pergi mana-mana. Dia lah yang tolong aku ambil makanan. Kemudian dia masuk dalam bilik sakit tu. Dia masuk, dia bawa makanan tu, dia terus duduk dekat katil dia. Lepas tu aku tanya kat dia dah makan ke? Dia kata dah. Jadi makanan tu memang untuk aku. So aku makan lah waktu tu. Pada settle makan apa semua tu, dia kata nak keluar balik. Dia nak keluar nak pergi iron baju. Sebab dia kata esok dia dah boleh pergi sekolah tau. So dia pergi iron baju lah. Aku pun macam okey. Aku dengan dia memang tak rapat. Kira ni macam boleh lah ramah-ramah bersembang apa semua, tapi bukan rapat mana lah, sebab dia pun kelas lain, aku kelas lain. Lepas tu dia ni macam yang jenis baik-baik sikit, and aku ni jenis macam hoha-hoha juga. Jadi kita orang tak berapa rapat lah. Dia ni jenis macam yang lembut-lembut, aku jenis kasar-kasar sikit. So kurang chemistry. Jadi dia pun pergilah nak iron baju. Masa tu aku duduk sorang-sorang. Bila aku tengah duduk sorang-sorang tu, aku terdengar macam ada suara orang menyanyi tau. Dia macam dalam bilik sakit tu ada satu tingkap kat tepi, lepas tu pintu tau. Kat situ aku dengar macam ada orang nyanyi lagu. Tapi lagu dia lagu yang tak berapa nak kenal pastilah lirik dia. Yang pasti lagu Melayu lah. Dia nyanyi sayup-sayup, lepas tu senyap. Jadi aku macam pelik kan, bunyi tu macam sayup pergi ke belah sana. Tapi siapa pula? Tapi logik je kalau ada suara, sebab belakang tu diorang biasa jemur kain. Student memang jemur kain ke yang belakang tu.
Bila aku dah dengar bunyi macam tu, aku macam anggap macam mungkin murid lain lah, ataupun kalau benda tu pun benda tu lah, aku macam malas nak fikir sangat. So bila duduk kat bilik sakit memang bosan lah, TV tak ada, handphone tak ada. Yelah masa tu kat hostel kan, so aku duduk relax-relax macam tu. Kawan aku ni pun masuk balik kat dalam bilik tu. Bila kawan aku tu masuk dalam bilik, aku tanya kat dia, dah siap ke iron baju esok pergi sekolah kan? Nak tidur dekat sini ke nak tidur dekat bilik kan? Maksudnya nak tidur kat dorm dia ke? Lepas tu dia jawab kat aku, dia kata tak apalah, dia teman aku. Okay, dia pun duduk baring, aku pun duduk. Masa tu macam kira student kan, tak ada handphone apa semua. Kita memang akan baca novel. Siapa nak buat kerja sekolah, buatlah kerja sekolah kan. Tapi most of the time kalau free memang baca novel lah. Even aku yang memang tak suka membaca novel yang tebal-tebal tu pun, bila aku dah duduk hostel, aku pun terjebak sekali lah. Tak kisahlah novel cinta ke novel seram, tapi aku memang suka baca novel seram. Masa tu aku ingat lagi, kebetulan masa tu aku baca buku buku Saka Harimau ke buku apa masa tu aku baca, tapi buku kisah seram lah. Tiba-tiba aku disapa dengan kawan aku ni, dia macam nak ajak sembang. Mula-mula dia tanya, kau berapa orang adik-beradik? Sebab kita orang kan macam aku cakap lah, kita orang tak rapat, kawan sekadar macam bila jumpa tu macam gitu kat situ je. Personal life masing-masing kita tak ambil tahu. So dia macam tanya kat aku macam tu, aku pun anggap macam dia nak sembang dengan aku lah ni kan. Lepas tu aku pun macam mula aku tutup buku novel aku tu, aku letak jari aku. Kononnya macam dia nak tanya satu soalan je kot. So aku macam okey lah, nanti aku sambung boleh baca. Lepas tu dia tanya macam tu, aku pun cakap lah, aku dah beritahu aku berapa orang adik borak-borak dengan dia tu. Lepas tu dia tanya kat aku baca buku novel apa. Aku bagi tahu lah kat dia, aku baca buku novel ni sekian. Lepas tu dia cakap macam ni, dia tak suka kisah seram. Lepas tu tanya kat aku, kenapa aku suka baca kisah seram. Aku tak ingat dah jawapan aku pada masa tu, tapi klise jugalah jawapan aku. And then aku cakap kat dia, tak apalah, kau rehat lah kan, esok nak sekolah lagi. Kalau hari ni rehat, esok macam strong sikit kan, sebab dia kan demam. Lepas tu dia pun macam gelak-gelak. Dia memang nampak natural lah. Lepas tu aku pun sambung baca. Lepas tu tak lama tu dia kata, muka surat sebelah tu mengisahkan tentang sekian. Dia macam pelik gila, novel kan tebal. Macam mana dia tahu page berapa yang aku tengah baca? Macam mana dia tahu sambungan cerita yang part aku tengah baca tu? Sebab kata dengan aku jarak tau. Macam memang sangat-sangat tak logik lah. Kau boleh fikir kan, macam pelik gila macam dia tahu. Lepas tu kisah dia macam gini. Lepas dah keadaan jadi macam seram sikit lah bagi aku. Sebab aku dah notice macam mana dia boleh tahu muka surat aku. Jadi macam jadi pelik lah sebab tiba-tiba dia macam sambung apa yang aku baca kan. Aku pun buka lah muka surat tu. Bila aku buka muka surat sebelah tu, memang betul lah apa yang dia cakap. Dia cakap masa tu orang tu masuk macam sesat. Kisah dia tentang macam seorang mamat ni, dia masuk dekat hutan. Lepas tu dia sesat kat dalam satu alam, yang mana dia masuk hutan tu, dia termasuk alam lain lah. Lebih kurang macam tu. And part yang dia bagi tahu kat aku, kawan aku ni bagi tahu kat aku, memang betul-betul part yang page dia cakap tu, next page tu kan. So bila aku dah tengok macam tu, aku macam dia, aku pun tutup buku tu. Lepas tu dia cakap, dah habis baca ke? Lepas tu aku cakap, belum lagi, tebal lagi kan. Aku cakap, tak apalah, pening lah baca direct. Lepas tu dia pun lepas tu dia tanya lagi soalan kat aku. Dia tanya tentang macam abang aku duduk mana, kira macam adik-beradik aku lah, macam masih belajar kat mana apa semua kan. Dia macam nak borak. So aku pun borak lah dengan dia. Lepas dia tanya aku tanya soalan yang sama dekat dia. Itu pun dia cerita lah berapa orang adik-beradik dia, tentang keluarga dia apa semua. Mak dia ada sakit, bapak dia macam mana apa semua. Kisah adik-beradik dia borak-borak macam mana. Aku terlelap. Kiranya lepas peristiwa tu, selang lah dalam beberapa hari tu, aku bertembung lagi dengan dia. Sebelum aku bertembung dengan dia, aku tegur lah dia. Lepas tu dia tegur aku, macam okey je, sembang-sembang. Lepas tu kata nak pergi makan sama-sama, pergi kat dewan makan sama-sama. So kita orang duduk satu meja sekali kan. So aku waktu tu memang tak rapat sangat dengan dia. Tapi bila aku duduk sekali dengan dia, buat-buat ramai je lah. Sebab bila kita duduk hostel, kita tak rapat dengan orang pun, kita kena rapat lah kan. Macam takkan kita nak buat sombong, sebab dia batch aku kan. So aku pun duduk dengan dia, aku pun tertanya lah kat dia, macam mak dia dah sihat ke apa semua kan. Lepas tu dia macam muka dia macam pelik gila, macam mana tahu kan. Lepas tu itu kan hari dulu kita borak apa semua. Lepas tu kawan aku ni dah macam muka pelik, muka dia macam betul-betul blur tau. Dia macam terkejut soalan yang aku ajukan kat dia tu kan. Lepas tu aku macam aku ni macam terguris hati dia ke kan. Aku takut macam mungkin dia tak suka aku tanya soalan macam tu. Aku pun macam okay lah, siap kan, okay bye bye, nanti jumpa lagi. Lepas tu dia tengok je aku. Habislah selang 2-3 hari kot. Lepas tu macam gap jugalah daripada hari yang aku bersembang dengan dia tu, kita orang bertemu kat sekolah pula. Masa tu dekat dewan makan asrama. Yang kali seterusnya aku jumpa dekat sekolah, macam berselisih dengan dia. Masa tu aku ada program kelas aku, pergi dekat dengan kelas dia. And then aku nampak dia pun pergi kat aku. Dia datang, dia ni orang ni kecil tau, kecil-kecil cute macam tu. Dia datang kat aku, dia panggil aku. Aku pun kenapa pula ni kan.
So dia tanya kat aku satu soalan. Dia tanya kat aku, macam mana aku tahu mak dia sakit? Macam mana dia kata tu. Macam pelik tiba-tiba tanya khabar. Sebab dia kata kawan dia tak pernah tanya khabar pasal mak dia. Sebab mak dia pun tak pernah datang sekolah. Yang selalu hantar dia dekat hostel bukan mak dia. Selalu yang hantarnya abang dia, kakak dia. Macam tu lah. Mak dia tak pernah datang. Dan dia macam pelik macam mana aku tahu. Lepas tu aku pun cakap kat dia, takkan lupa kot kan kita hari tu sakit sama-sama. Duduk kat bilik sakit kan kita ada borak-borak apa semua kan. Lepas tu dia macam buat muka macam tu kan. Ada dia tu. Lepas tu dia blur-blur je tu aku dah macam bersalah. Aku pun macam nak pergi lah sebab kebetulan masa tu memang aku nak buat kerja. Aku ada cikgu aku suruh buat sesuatu. Lepas tu aku pergi kat bahagian tepi. Lepas tu dia kejap. Lepas tu memang kita sembang ni tu. Sebab masa tu kita dah sihat tau. Contohlah dia sebut nama dia tapi aku tak nak cakap lah. So dia cakap kita dah sihat tau masa tu. Kita dah naik dah. Kita memang tak turun-turun dah lepas tu. Sebab esok nak pergi sekolah kan kita tidur awal dia tu. Lepas prep tu kita memang tidur. Lepas tu aku macam oh iya ke? Lepas tu macam hari sebelum tu kot. Padahal aku memang ingat tau, hari yang terakhir yang dia kata dia nak pergi sekolah esok tu, hari tu lah kita orang berborak. Hari sebelum tu macam member lain masuk kat kita orang borak ramai-ramai, tak ada pun borak dengan dia macam mana pun. So aku macam pelik kenapa dia kata macam tu. So aku saja macam kalih lah aku macam nak katakan yang dia bukan saya, mungkin hari yang sebelum tu kot kita borak macam tu. Lepas tu aku ingatkan dia lupa lah macam sebelum tu kita memang tak sembang mana pun. Tiba-tiba dia cakap, kan kita tak ada borak apa-apa pun tu kan borak ramai-ramai. Cakap betul-betul siapa bagi tahu apa semua macam tu. Tapi dia ni, dia lebih kepada macam faham yang aku cakap tu mungkin aku tahu daripada siapa-siapa, daripada kawan-kawan kat situ juga. So aku macam kenapa sebenarnya betul ke mak tak sihat? Betul dia cakap ni, memanglah, tapi macam mana tahu yang tu kan. Dia macam tak puas hati, dia nak gali kat aku macam mana aku tahu. Aku pun dah jangan ada ni cakap, mungkin tak ingat kot aku macam tu. Lepas tu dia pun kira tak apalah kan. Lepas tu muka dia macam tak puas hati je. Bukanlah tak puas hati apa, dia macam dia berbalas sebab dia tanya kat aku main-main macam tu. Aku pula, dia side aku pula, aku macam jam tau. Aku macam kau yang borak dengan aku, macam mana kau boleh tak ingat? Lepas tu kau tanya aku nak tipu apa kan? Aku nak jelaskan macam mana. Takkan aku nak cakap mungkin benda tu mungkin hari tu aku sembang bukan kau kot, mungkin tu jemaah kau. Takkan aku nak cakap macam tu. Sebab dekat hostel, dekat sekolah aku, even kat sekolah rendah ke, sekolah menengah ke, sekolah aku tukar-tukar sekolah ke, tak semua orang tahu kisah aku. Macam sebelum ni aku mungkin pernah cakap kisah tentang aku macam boleh nampak ni apa semua. Daripada dulu aku pendam je. Aku tak pernah cerita kat orang sebab aku ada banyak fikiran. Sama ada orang aku tahu, orang tak akan percaya cakap aku, ataupun sebaliknya orang akan macam pandang tak baik ataupun ada niat tak baik dengan aku, dan aku sendiri tak ada keberanian untuk share kat orang. Ni sekarang ni kebetulan masa yang aku share kat TikTok and then aku continue kat YouTube, dan aku rasa macam okay, setakat ni aku macam selesa lagi lah. Macam belum ada rasa macam trigger apa-apa yang membuatkan aku tak nak share. Itu pun aku cerita pas story aku kan, macam korang tahu pun. So kat sekolah aku pun macam tu juga. Bukan semua orang aku simply cerita, kau tahu tak aku boleh nampak hantu. Tak, aku tak cerita. So sebab tu lah bila jadi kejadian macam ni, aku tak tahu macam mana aku nak react dan macam mana aku nak explain kat dia. Mungkin masa tu bukan kau tapi jemaah. Dia macam what? Kau faham tak? Macam benda tak kena langsung. So aku pun macam ambil alih, aku cakap ada ni sembang hari tu, tak ingat lah tu. Aku macam salahkan dia. Padahal waktu tu aku rasa macam aku bersalah lah sebab aku macam create something yang macam tak kena dengan keadaan tu. Sebab aku tahu benda tu sepatutnya sebenarnya bukan itu. Sebenarnya memang mungkin jemaah yang merupakan kawan aku ni yang datang, yang borak dengan aku, yang teman dengan aku. Sedangkan waktu tu aku seorang-seorang. Aku faham tak? Jadi aku macam tak boleh nak explain benda tu. Maksudnya aku keliru, yang mana aku tak nampak pun itu sebagai jemaah. Aku nampak itu sebagai kawan aku. Keadaan macam tu lah, maknanya dia sembang dengan aku. Cuma aku macam notice satu benda bila aku flashback balik apa yang terjadi tu. No wonder lah dia tahu aku baca novel tu, and next chapter tu kisah benda lain tau. Jadi dia tahu continue novel tu. So aku faham lah macam memang itu jemaah dia. Dan masa dia menjema jadi kawan aku tu, gangguan yang datang kat aku tu, dia sebiji macam kawan aku. So how come aku nak syak yang itu adalah jemaah? Sebab dia nampak natural. Cuma bila benda tu dah berlaku, baru aku realise balik, no wonder lah macam ni, no wonder lah macam ni, macam tu. So benda-benda macam ni lah yang selalu buatkan aku kadang-kadang tak terlepas pandang, macam tak sedar. Melainkan bila mana aku pergi satu tempat dan tempat tu sunyi, tiba-tiba aku nampak someone ni, dan dia macam pelik sikit. Macam aku pernah share sebelum ni, aku tak ingat aku share kat TikTok ke kat YouTube ke. Dia berkaitan macam bila aku nampak benda tu kan, jemaah dia tak teli. Maksudnya kepala dia ni macam kita nampak normal kan macam ni kan. Dia macam lari sikit yang membuatkan kau tahu ini bukan manusia, ni aku je yang nampak. Buatkan aku notice benda tu. Sama juga macam aku pergi
toilet kan, toilet awam apa semua kan. Macam bila ada benda-benda macam tu, of course lah itu adalah benda tu. Mustahil lah ada budak-budak yang pakaian compang-camping bahasa apa tu, macam tu kan, macam serabai macam tu. Lepas tu mustahil lah untuk ada benda-benda yang macam pelik-pelik kat lantai. Jemaah-jemaah yang aku kata jilat pad apa semua kan. Benda-benda tu memang jemaah lah dan rupa dia buruk, dan memang benda tu adalah bukan manusia. So aku tahulah itu jemaah. Di mana bila macam dia menjema jadi ahli keluarga aku pun, macam mana cara dia communicate, dan ada yang tidak berkomunikate. Contohlah kalau aku nampak parents aku kan, itu bapa aku sebenarnya ke tak ke, macam mana aku nak kenal benda tu, aku memang susah untuk kenal. Sama lah macam aku cerita yang aku pernah kena waktu aku teman bapa aku pergi kerja tu kan. Pada awalnya aku nampak, oh macam ni. Lepas tu tiba-tiba bapa aku datang. Kalau kes yang macam tu adalah kes dia menjelma, dia jelma, maknanya benda tu yang menjelma jadi seperti parents aku. Tapi dia berbeza pula dengan orang yang sama tapi kena rasuk. Di mana macam contoh kan, kita nampak orang kena histeria kan, itu benda tu masuk dalam badan dia, maknanya dia tumpang dalam badan manusia tu untuk dia mengacau. Maksudnya bila dia dah tumpang masuk dalam badan manusia tu, manusia yang kena rasuk tu dia dah tak sedar tau apa yang berlaku. Maksudnya macam orang kena rasuk kan, macam korang kata sedar lah, kau sedar lah. Dia separa sedar, ada yang langsung lost. Dia macam tak ingat apa-apa. Sebab tu bila diorang dah sedar daripada kena rasuk tu, bila you all tanya, dia tak tahu apa-apa. Macam dulu kan kawan aku yang aku pernah cerita pasal dia kena histeria tu kan, bila dia dah dalam keadaan sedar, kita tak boleh tanya kat dia, kau sedar tak tadi kan kau lompat sini-sini. Bila kau cakap macam tu dia akan macam trigger. Aku tak tahu macam mana benda tu boleh jadi balik. Maksudnya disebabkan kau tanya tu, tiba-tiba benda tu berulang balik. Maksudnya tiba-tiba dia kena rasuk balik. Seolah-olah macam benda tu buatkan kita macam seolah-olah macam bila kau tanya kat dia tu kan, membuatkan dia mudah untuk masuk semula. So bila kau tanya macam tu, terus dia jadi balik. Tiba-tiba dia jadi macam kena rasuk balik macam tu. Ada yang jenis macam tu, dan ada yang bila macam dia sedar, kau sedar tadi ingat tak apa yang berlaku? Tak ingat dan habis kat situ. Kalau benda tu menjelma, totally benda tu lah yang kau nampak, dan totally benda tu lah yang kau communicate. Ada banyak kebiasaannya bila dia menjelmakan diri dia menjadi seseorang tu, payah sangat untuk kau dengar betul-betul suara dia bercakap. Kadang-kadang bila dia cakap, dia tak teling dengan mulut dia. Macam kau dengar suara dia tapi kau tak pandang bibir dia. Tapi bila kau pandang bibir dia lain tau. Dia tak macam suara yang dia keluarkan. Contoh macam kisah yang kawan aku ni kan, aku cakap kan, dia duduk sebelah aku apa semua, dia cerita pasal keluarga apa semua tu. Aku tak pandang muka dia. Kiranya macam kita orang borak-borak sama-sama, borak pandang-pandang kejap-kejap, lepas aku baca novel. Aku tak notice pun benda tu. Tapi pernah jadi kejadian di mana aku berborak dengan someone ni yang aku memang ingat dia tu manusia. Sebab aku tak langsung tak dapat cam tau. Aku macam anggap dia tu memang manusia. Masa tu dekat KTM kot masa tu. Masa tu aku tengah tunggu train lah, something macam tu lah. Lepas tu aku borak-borak punya rancak. And orang nampak aku macam borak seorang-seorang kan. Lepas tu baru aku macam sedar. Bila aku borak dengan dia, aku duduk kat kursi tu kan, macam orang tengok-tengok aku macam kenapa orang tengok. Tapi aku tak terfikir lah macam benda tu, aku borak dengan benda tu sebab tempat open kan. Tapi bila train tu datang, train kan macam ada cermin dia tu kan, so nampak bayang-bayang tu. Okay, kat sebelah aku tak ada bayang-bayang. Sebelum tu tak ada bayang, so aku tak nampak lah dia. Jadi aku faham lah, tadi aku borak seorang-seorang, no wonder lah orang pandang aku macam tu. Banyak lah kes-kes yang macam tu. Jadi ada yang mengeluarkan betul-betul suara yang kau dengar. So aku tak berapa nampak lah yang dia tu bercakap dengan aku. Biasanya dia kena perhati betul-betul. Macam aku sendiri kan, aku tak boleh nak cakap aku memang sangat-sangat kenal. Sebab ada masa memang banyak, bukan ada masa lah, banyak masa yang aku memang tak kenal. Sebab kan dia ada banyak jenis. So aku cerita kat korang lah. Ada kisah sekali tu yang membuatkan aku tahu aku bercakap dengan benda yang memang tak ada. Sebab masa aku bercakap dengan dia tu kan, mata dia takkan pandang kat mata kita. Benda tu, mata dia memang takkan pandang kita. Even dia menjadi orang yang kita kenal, dia takkan pandang kita directly. Kebanyakan yang aku cerita kat korang kan, macam kadang aku sembang dengan dia, rupanya dia tak wujud. Aku tak tahu pun. Nanti kan korang akan blame pula. Kata tahu macam mana pula? Tahu tak? Dia macam banyak version. Okay, ni bila mana kau tahu? Maknanya bila mana aku sedar yang benda tu adalah jemaah. Contoh bila aku sembang dengan dia, tak pandang mata, memang of course lah tak pandang mata aku direct. Lepas tu bila berborak tu kan, mulut dia pergi dulu sebelum suara dia. Lepas tu barulah kau macam ternotice. Aku cakap dengan ni kan, macam tu kan. Tiba aku dah macam tu, aku akan turun ke bawah. Bila aku dah nampak kaki dia dah cara lain, aku tahu benda tu. So aku macam tak apalah, nak gerak dah, aku akan cepat-cepat. Kebiasaannya benda tu berlaku kat tandas lah masa aku kat sekolah dulu. Kalau aku tengah tengok tudung kan, tiba ada student masuk ke apa ke, macam tiba-tiba borak, tiba-tiba benda tu yang akan tegur aku dulu tau. Sebab mungkin dia tahu aku nampak dia kan, wah aku pun tak pastilah benda tu. Tapi bila dia tegur aku, bila borak, bila aku pandang dia, memang kita direct macam aku cakap lah, mata dia tak akan pandang aku. So
So bila aku dah notice, oh ini bukan manusia, ini aku je yang nampak. So aku akan cepat-cepat pergi. So bila aku nak pergi tu kadang-kadang adalah disapa dengan suara-suara sini mengilai ataupun suara-suara yang tak best yang membuatkan kau tahu dia nak mengusik kau. Contoh macam bila aku kelang kabut kan, cakap okeylah nak pergi esok kelas dah lambat. Aku dah tahu tau, masa tu jantung aku dah berderau lah. Bila aku berjalan kejap lagi aku macam dia macam ada suara macam tu, ataupun dia akan macam mana, dia keluarkan suara dia yang memang suara yang menyeramkan, suara dia. Sebab tu kadang-kadang ada juga yang bila mana aku notice benda tu, dia bercakap, dia tak banyak dia macam tak banyak patah perkataan lah yang dia cakap. Kadang bila kau tahu, macam contoh aku nampak jemaah abang aku ke kan, aku tegur kat dia akan cakap untuk kau dengar betul-betul butir-butir apa yang dia cakap tu sangat payah, sebab dia memang datang untuk ganggu kau. Aku tak tahu lah ni jenis yang macam mana, tapi kebiasaannya kalau macam dalam keadaan yang kau sedar tak sedar, kau rasa macam betul ke manusia, betul ke benda tu. Kau macam bila kau notice benda tu, maksudnya macam akulah bila aku notice benda tu, dia akan macam susah untuk kita dengar dia bercakap. Sebab tu lah macam bila ada orang cakap kan, dia merawat ke ataupun dia nampak benda tu, dia communicate secara direct dengan benda tu kan, aku macam, bukanlah aku tak percaya benda tu betul, mungkin ada orang yang ada kelebihan macam tu, tapi macam mana dia berkomunikasi, sebab benda tu susah sangat untuk kau dengar patah-patah perkataan yang dia keluarkan. Sebab macam aku cakap lah, kalau kau direct dengan dia, contoh kan, macam bila kau tahu dia tu jemaah, tapi sebelum kau sedar itu adalah jemaah, contoh macam aku, bila aku sedar, sebelum aku sedar yang itu adalah jemaah, macam aku cakap, suara dia pergi dulu sebelum mulut dia, ataupun mulut dia pergi dulu sebelum suara dia. Lepas tu mata dia takkan pandang kau macam mana kau berkomunikasi dengan manusia. Dekat situ yang membuatkan kau akan sedar benda tu. Tapi macam mana pula dengan kisah yang aku sentiasa tak sedar, yang aku tak tahu pun benda tu tak wujud apa semua, sebab aku leka lah, maksudnya aku tak fokus lah. Maksudnya bila aku nampak apa semua, aku just sembang macam tu je, aku tak fokus. Tapi benda ni kena fokus. Bila kau fokus ataupun kau memang dalam perasaan takut-takut yang memang kau tahu, kau ragu-ragu, takkan tiba-tiba ada orang pula kat sini. Maknanya kau notice sesuatu yang pelik kat sekitar kau tu, kau akan tahulah, automatik kau akan dapat terus tahu yang macam yang kau cakap tu sebenarnya tak wujud, sebenarnya kau je nampak benda tu. Tapi bila mana kau dalam keadaan leka, tak tahu apa kan, tiba-tiba ada orang tengkung kau akan rasa itu adalah manusia. Itulah yang berlaku kat aku. So pengalaman aku, macam yang aku sembang dekat hostel kan, itu adalah salah satu pengalaman aku. Sebenarnya banyak yang berkaitan dengan macam ni, sebab kadang-kadang kan aku banyak kisah-kisah aku cerita kat korang kan, ada part yang aku memang tegur, aku ingatkan dia hidup, sebenarnya dia dah tak ada yang memang menjema seperti itu. Macam aku cakap lah, untuk benda tu nak keluarkan suara dia, bukan simply kau dengar suara dia jelas macam mana aku tengah bercakap sekarang. Macam betapa petahnya benda tu nak bercakap, dia takkan betul-betul copy orang yang sebenar. Sebab dia nak jelmakan diri dia untuk jadi seseorang tu pun bukan semudah itu. Kau tahu tak aura dia tu. Sedangkan untuk kau merakam dia, untuk nampak dia walaupun hanya kelibat dia saja, sangat susah. Sebab dia terlalu halus. Dan aku sendiri akui, walaupun aku kata aku nampak daripada aku kecil kan, tak semua benda yang aku nampak betul-betul apa yang aku nampak tu, faham? Maksudnya ada banyak lagi di sekeliling aku yang di mana sebenarnya aku tak nampak pun. Aku nampak tu hanya Allah izinkan apa yang aku nak nampak. Selebihnya aku tak nampak pun. Sebab benda tu ada je kat mana-mana. Contoh macam sekarang aku tengah bercerita dengan korang kan, sometimes ada video aku Alhamdulillah, sorry, aku baru nak masukkan benda tu lah. Ada video aku yang bila aku tengah bercerita, ada juga yang memerhati. Dan kadang-kadang ada video aku tu macam tak ada. Sebenarnya mungkin dia ada, tapi aku yang tak nampak. Sebab mata aku bukanlah totally terbuka, yang memang terbuka. Sebabnya ada masa yang memang aku nak nampak. Macam rumah aku sendiri kan, macam rutin aku harian kan. Contoh macam sekejap lagi aku nak pergi toilet, contoh kan. So on the way aku nak pergi toilet tu, kejap lagi aku nampak kelibat macam tu je. Tapi dia bukan all the time. Maksudnya dalam rumah aku. Tapi mungkin kalau orang luar masuk rumah aku, dia akan nampak. So sebab tu bila orang yang kata berkenaan dengan hijab terbuka ni kan, dia tak semua sama. Dan bila aku macam baca-baca beberapa kisah apa semua, dan aku ada jugalah tengok ada orang cakap orang ni boleh nampak, orang ni boleh nampak, orang ni boleh sekian gini. Dan ada orang cakap mata dia sebenarnya jin yang buka mata dia kan. Sebenarnya korang kena tanya ke orang-orang yang korang kata korang kena nampak juga ni, macam aku juga kan. Kita orang semua berbeza-beza. Aku tak tahu lah kalau orang lain, tapi bagi side aku sendiri,
Aku rasa mungkin lah, macam aku pernah cerita kan tentang kawan aku, macam bila aku nampak dia pun nampak, dan dia pun nampak semua. Mula-mula aku akan rasa ya kau, semua benda aku nampak, semua aku nampak. Tapi kalau orang yang betul-betul nampak, dia macam ada juga dia menekankan yang dia nampak tu, tapi aku tak nampak. Tapi the way dia explain tu memang real. So aku macam faham, memang dia nampak tapi aku tak nampak. Dan aku tak boleh blame, tipu lah, aku nampak lain. Sebab mungkin Allah izinkan dia nampak yang itu, Allah izinkan aku nampak yang ini. Contoh macam tu kan. Tak boleh nak samakan benda ni, sebab setiap angelma tu, setiap ujian yang kita lalui ni kan berbeza. Macam aku pernah cakap, selalu aku cakap. So tak boleh nak declare benda tu. Dan ada satu story lagi ni. Masa ni aku pergi pasar tau, aku nak cari barang. Memang betul-betul pasar, bukan pasar yang moden yang dekat dalam mall ke apa ke. Memang pasar pagi tu kan. So masa tu aku nak pergi beli ayam. Tempat nak beli ayam ni berdekatan dengan tempat orang jual daging. Lepas tu baru selang ada jual ikan. So masa aku pergi beli tempat ayam tu, aku tengok orang yang potong daging tu. Dia potong apa memang kuat sangat-sangat. Dan dia fokus buat kerja dia sahaja. Bila aku tengok je macam tu kan, ada satu part tu tiba-tiba dia hentak dia punya pisau tu kan, pom macam tu kan. Lepas tu dia pandang aku pun buat-buat tak nampak kan, sebab dia dah notice aku pandang dia. Aku buat-buat tak nampak. Lepas tu dia pun sambung. Last bila aku pandang balik dia, kau bayangkan aku nampak dia betul-betul tengah potong tangan dia. Macam tangan dia letak macam ni, pom macam tu, darah bercecik. Aku macam Allah Akbar. Aku tengok macam tu kan. Lepas tu bila yang orang ayam tu, Dek dah siap, macam dia bagi ayam kat aku pun pandang orang tu, aku pandang tepi tu, kedai tu kosong, berusang. Ada bakul, ada rumput apa semua, macam kotor lah kan. Lepas aku macam terkejut. Berapa tadi aku cakap kat orang yang aku beli ayam tu kan, bila dah bayar apa semua, lepas dia cakap gini. Lepas tu aku cakap, kat sini mana ada jual daging Dia cakap, daging alamak, daging tak ada lah dek. Dia kata tu, kalau dah nak daging ni kena pergi kat pasar sekian-sekian, dia beritahu. Lepas tu aku macam, maknanya tadi kan aku nampak orang jual daging. So nak ceritakan, kedai tu tak ada pun, tak ada orang yang meniaga pun kat situ. Asalnya aku nampak, aku sekadar nampak biasa. Mungkin macam benda tu memang ada kat situ, so aku nampak, aku ternampak, nampak biasa. Tapi bila aku merenung dia, dan benda tu pun tahu aku pandang dia, tiba-tiba dia tunjuk sesuatu yang membuatkan aku terkejut. Bila aku terkejut, aku pandang tempat lain, aku pandang balik, benda tu dah jadi kosong, dah jadi macam usang, dah jadi tempat yang asal di mana mata-mata lain nampak. So benda tu yang mengejutkan. Jadi nak ceritakan, bukan semua benda bila dia jelma tu memang dia nak mengusik. Kadang-kadang dia memang ada kita yang ternampak dia, macam tu. Kiranya macam dengan izin Allah nak bagi kita nampak tu, mungkin ada benda-benda yang kita boleh jadikan iktibar ataupun teladan kan, yang membuat kita ternampak sekejap sahaja, sekali lintas. Kiranya kau kedip mata, benda tu dah tak ada. Dia macam tu. Dan benda ni berbeza-beza. Dan bukan je orang yang betul buka hijab je boleh nampak benda ni. Sebenarnya orang yang hijab tertutup pun, kalau dia nak diberikan keizinan, Allah nak bagi dia nampak juga. Macam mak saudara aku kan, dia macam jenis tak nampak, tapi ada sekali tu dia macam teringin sangat nak tengok. Dia macam bercakap dia cakap dalam hati kan, cubalah sekali nak nampak sangat-sangat kan. Dia macam tu, dia on the way tengah dalam kereta tu, on the way nak perjalanan tu, gelap-gelap tu, dia pandang juga kelapa sawit tu. Dia kata macam dia nak tengok sangat. Sekali tu memang Allah izinkan dia nampak. Terus nampak jemaah macam anak macam tu kan, dia kata. Lepas pada tu dia terus takut, menggelabah, dia pandang bawah. Esok terus demam, dan dia sangat-sangat meracau. Dia macam teringat sangat peristiwa dia nampak tu. Sebab tu bila orang yang tak pernah nampak, dia nampak, dia sangat-sangat terkejut. Dan dia sangat-sangat tak boleh nak lalui kehidupan dia macam biasa, sebab dia tak pernah pun nampak benda tu. Sekali dia nampak, dia dah nampak, dia jadi teruk. Sebab tu orang kata, kalau tak nampak, janganlah kata-kata nak buka hijab. Tu mak saudara aku yang satu tu. Ada satu lagi ni, dia baru pas operation mata. Lepas dia dah operation mata, dia kata dia macam mudah nampak, mudah rasa. Baru ni lah dia baru datang rumah aku. Macam aku bersembang dengan dia. Dia kata macam dia pergi kan, sekarang kan musim buah semua balik kampung. Dia pergi kat satu kampung kat Arwah, atau aku dah tak ada dah. Dia pergi situ nak ambil durian, rambutan semua. Dia kata dia nampak something kat situ, yang ada penjaga. Aku pernah cerita kot kisah ni kot. Ada seorang orang tua yang pakai jubah putih, memerhati je, dia tengok je keadaan sekeliling. Dia cerita kat aku. Lepas tu aku cakap, nampak juga. Macam, betul lah. Lepas tu aku pun cakap lah, apa dia punya, ni lah dia punya ciri-ciri kan, apa semua. Aku cakap lah. Lepas tu dia pun cakap benda yang sama. So aku faham kat sini, ya Allah, mak saudara aku tu pun nampak juga. Kiranya macam dia baru je jadi benda tu lepas dia buat operasi mata. Tapi dia taklah nampak all the time. Sometimes bila ada benda-benda tu memang ada, dia akan trigger benda tu. Macam dia dapat rasakan. So benda ni macam, yelah takkan tiba-tiba kita nak cakap dia ada saka. Takkan tiba-tiba kita nak cakap jin buka mata dia. Tak, dia macam benda ni, yelah apa ni, tiba-tiba kan, macam dengan izin Allah dia boleh nampak benda tu. Ni bukan dipanggil anugerah tau, tapi orang kata mungkin ujian dia juga, atau mungkin
Allah nak menguji, nak tengok macam mana. Nak pula sekarang dia macam makin mendekatkan diri dengan Allah. So mak saudara aku ni macam banyak dah, yelah dah usia kan, macam banyak dah cuba macam mengaji apa semua. So bila nampak benda-benda macam tu, macam kira ujian untuk kita lah. So kita kena sedar lah, selain daripada kita tengok benda-benda macam tu, apa yang kita kena buat? Kena banyakkan mengaji, kena banyakkan ingat pada Allah. Sebabnya yang kita nampak-nampak ni pun datangnya daripada Allah juga. Allah yang mencipta mereka. So semua tu tak mustahil kan. Maksudnya ujian untuk kita. Macam mana kita nak terima ujian tu, macam mana kita nak atasi benda tu. Boleh jadi macam tu. So tak boleh nak cakap lah. Sebab tu kadang-kadang aku macam adalah sikit terasa juga bila orang kata, oh ni disebabkan kau ni mata kau jin dan pelbagai semua kan. Aku dah tak adalah sangkalkan benda tu. Mungkin boleh jadi kalau orang yang lebih arif dia akan menilai sebegitu. Tapi hanya Allah je yang tahu apa yang kita yang seperti aku ni lalui. So aku rasa untuk penjelasan ni aku rasa sampai sini je. Sebab banyak sangat kalau aku nak jelaskan, macam aku nak cerita pengalaman-pengalaman aku berkaitan aku bersembang dengan benda tu, apa yang aku nampak, panjang. Aku takut korang boring sebab yelah aku bercakap macam ni je kan. Tapi kalau korang tertarik dengan kisah yang ni, aku akan share lagi lah nanti. Tapi kalau tak tertarik, aku nak cerita hal lain, pengalaman lain tau. Dan nanti aku nak cerita lagi pada pengalaman beberapa orang ni. Dia cerita panjang, pengalaman dia memang best dan sangat-sangat terkejut. So nanti aku cerita sebab aku belum baca betul-betul lagi. Sebab aku macam nak sampai ke cerita tu, kalau boleh aku tak nak macam seolah-olah aku membaca. So aku macam kena nampak santai, aku kena ambil masa. So nanti aku akan share kat korang, okay? Sampai di sini saja perkongsian aku untuk hari ini. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, tergurus hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.